persoalan yang timbul apabila berbicara tentang isu dakwah ataupun bila kita berbicara tentang isu bagaimana nak menyampaikan maklumat tentang Islam kepada masyarakat. Kita tak boleh elak untuk berdepan dengan polemik. Tetapi saya nak bawa kepada satu asas yang utama. Apabila kita melihat kepada nas, apabila kita melihat kepada dalil, di sana kita akan nampak bahawasanya terdapat beberapa dalil yang seolah-olah Nabi SAW memang berikan kita ruang untuk kita berfikir dan berikan kita ruang untuk kita menggunakan kreativiti dalam agama ni. Umpamanya, bila Nabi sebut dalam hadis, "Idza ghumma 'alaikum faqdurulah." Nabi suruh tengok anak bulan. Nabi kata, apabila sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu kena berpuasa bila kamu tengok anak bulan, dan kamu kena raya bila kamu nampak anak bulan yang baru. Dan apabila fa in ghumma 'alaikum, apabila tak nampak anak bulan, dalam riwayat lain Nabi sebut fa akmilul iddata 30 yauma. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut hendaklah kamu cukupkan bilangan Syaban tu 30 hari. Tapi ada riwayat yang sahih juga, yang mana Nabi kata faqdurulah, hendaklah kamu kira. Maka perkataan yang kamu kira itu telah menjadi polemik, sehingga kan ada seorang ulama daripada mazhab Syafi'i yang namanya Ibnu Suraiz, kalau tak silap saya, dia antara orang yang pertama di zaman silam yang menyebutkan bahawasanya hisab falaki ataupun perhitungan falak mesti menjadi pegangan apabila ilmu falak itu telah mencapai kepada tahap yang yakin. Tetapi masa tu pandangan dia dikira pandangan yang terpencil. Tapi Nabi seolah-olah, Nabi boleh sebut perkataan yang jelas, tetapi Nabi menggunakan satu perkataan yang boleh untuk kita kata menjentik pemikiran orang. Bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW menyebut, "Inna minasyajar syajaratan la yasqutu waraquha fa innaha mathalul mu'min fahaddithuni ma hiya." Nabi kata, dalam banyak-banyak pokok ni ada satu pokok, ada satu jenis pokok yang mana daun dia tak gugur. Fahaddithuni ma hiya. Tolong bagi tahu aku apa dia. Pokok apa yang ada dalam di tempat Nabi, di tengah-tengah padang pasir ni, yang daun dia tak gugur. Macam ahli politik, tak gugur-gugur. Daun dia tak gugur. Wa innaha mathalul mu'min. Dia seumpama orang mukmin. Bagi tahu aku apa dia. Jadi sahabat-sahabat ni pergi cari. Keluar daripada majlis Nabi, duk cari pokok. Ada yang kata pokok ini, ada yang kata pokok itu. Semua tak betul. Ibnu Umar, masa tu dia muda, dia kata mula-mula Nabi bagi soalan, terdetik dalam jiwa aku, itu pokok tamar. Tapi aku malu nak sebut dekat ramai orang, sebab yang lain tu semua tua-tua belaka. Kan? Yang tu semua tua-tua belaka. Jadi aku malu nak bagi tahu ilmu aku, yang ayah aku teka. Jadi semua jawab tak betul. Lagi Nabi kata, hiyan nakhlah. Dia adalah pokok tamar. Kenapa pokok tamar? Kerana pokok tamar ni, kata Nabi, umpamakan dengan orang mukmin, kerana pokok tamar ni manfaat dia banyak. Daun dia boleh digunakan jadi bumbung, batang dia boleh digunakan jadi tiang, bahkan buahnya tak busuk buah dia tu. Sampai bila-bila pun buahnya akan kekal menjadi tamar dan kering, boleh dimakan walaupun ditinggalkan setahun. Nabi SAW nak mengajar satu benda, tapi Nabi bagi soalan dan Nabi ajak sahabat-sahabat untuk berfikir. Dan Nabi tak kata, tolong bagi jawapan satu jangan pecah-pecah belah. Tak ada. Kerana dalam Islam ni ada ruang untuk kita sama-sama fikir. Maka kita kena tahu dalam Islam ada benda yang dipanggil sebagai usul. Yang ni tak boleh beza. Dan kita tak beza pun. Tak ada orang Islam dalam negara ni yang kata Tuhan tu dua. Tak ada orang Islam yang dalam Malaysia ni yang Islamnya baik yang mengatakan ada nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat dalam isu ni. Kita menggunakan Quran sebagai sumber, kita menggunakan sunnah juga sebagai sumber. Tapi ada satu bab yang dipanggil sebagai bab yang ijtihadi, bab ijtihad. Bab inilah yang kita berbeza. Bahkan kita berbeza bukan kerana kita
Bukan kerana kita nak sangat berbeza, tapi oleh kerana memang diberi izin kita berbeza. Bila kita diberi izin untuk beza, maksudnya Tuhan bagi izin kat engkau untuk ijtihad, Tuhan juga bagi izin kat orang lain untuk ijtihad. Tak adil lah kau seorang aja dapat ruang untuk ijtihad, orang lain kau tutup. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contoh dalam bab politik. Di zaman silam ada golongan ulama yang menjauhi pintu sultan. Tak mau masuk ikut pintu sultan ni. Dia tak mau. Kalau ada khalifah panggil, dia akan lari. Bahkan Al-Imamul Bukhari ketika mana dijemput oleh pemerintah masa tu untuk bawakan kitab Tarikh Al-Kabir untuk dibaca depan khalifah, untuk dibaca depan amir, gubernur pada masa tu, dia kata, inni la uzillul ilm, aku tidak akan menghinakan ilmu. Kalau dia nak belajar kitab aku, so datang ke masjid aku. Sehingga dia dibenci, dia dipulaukan pada masa tu. Itu Al-Imamul Bukhari. Abu Hanifah umpamanya nak dilantik menjadi qadi, dia menolak. Ats-Tsauri umpamanya, dia menolak. Tapi bila kita baca sejarah-sejarah imam ni yang tak mau untuk bersama dengan pemerintah, ia bukan satu nas yang qat'i. Dia bukan satu nas yang qat'i, kerana di sana ada ulama ahli sunnah juga memilih untuk bersama dengan pemerintah, tapi bukan untuk jadi macai pemerintah. Sebaliknya menjadi penasihat pemerintah. Bukankah ada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang bitanatan, tentang dua orang penasihat pemimpin, bitanatul khair wa bitanatus su, satu penasihat yang baik, satu penasihat yang jahat. Maka sebab itu ada ulama ahli sunnah semisal Az-Zuhri. Cepatnya masa berjalan, tinggal 5 minit. Saya ni memang dizalimi selalulah. Majlis sendiri pun dia duk naik. Dia kata presiden cakap sikit sudahlah. 6 minit. 6 minit je. Kedekut betul. Orang zakat macam tu lah kan. Kerana ada asnaf dia tu. Baik. Jadi Zuhri umpamanya, dia mengambil pendirian untuk bersama dengan pemerintah. Dia masuk berjumpa dengan Hisham bin Abdul Malik, yang mana pemerintah pada masa tu Bani Umayyah, yang tidak berapa suka dengan golongan yang pro kepada Ali. Mereka tidak begitu selesa dengan orang yang pro kepada Ali bin Abi Talib, kerana mereka daripada puak Muawiyah. Tapi bukanlah maksud Zuhri menjadi macai. Tak. Zuhri tak membenarkan semua benda yang khalifah buat pada masa tu. Sehingga kan ada satu kisah ketika mana Sulaiman bin Yasar, kalau tak silap, dia masuk berjumpa dengan Hisham bin Abdul Malik. Hisham tanya, dia kata, siapa, manil ladzi tawalla kibrahu minhum? Siapa yang mula-mula tuduh Aisyah berzina? Sulaiman kata, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Kata Hisham, kadzabt. Kadzabt. Innama huwa Ali bin Abi Talib. Kau tipu, sesungguhnya ni Ali. Ali yang mula dulu. Jadi Sulaiman diam. Masuk Zuhri. Orang tanya, dia tanya Zuhri soalan yang sama. Manil ladzi tawalla kibrahu minhum? Siapa yang mula-mula tuduh Aisyah berzina? Siapa yang mula-mula menuduh Aisyah dengan tuduhan yang jahat macam ni? Zuhri kata, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kadzib, dia kata. Ali bin Abi Talib. Ana akzib, la aballak. Ana akzib, la aballak. Law nadani munadim minas sama, inna Allah qad ahalla al-kadhib ma kadhibt. Dia kata, aku bohong. Hang hati-hati sikit. Dia kata, la aballak, tidak ada ayah untukmu. Maksudnya, hati-hati sikit. Kalau salah ni tak ada bapak nak tolong. Hang tak ada bapak sekarang ni nak tolong jawab bagi pihak hang. Tolong hati-hati sikit. Aku bohong. Kalau datang seruan hari ini daripada langit, kata Allah telah menghalalkan pembohongan, aku tetap tidak akan berbohong. Ini Zuhri. Dan kita bila baca sejarah-sejarah ni, kita tahu bagaimana ulama tidak ada langsung yang mengatakan Zuhri sebagai macai pemerintah. Masing-masing dengan peranan masing-masing. Ada orang yang mampu untuk bersama dengan pemerintah bagi nasihat direct, teruskan. Ada orang tak mampu, bising kot Facebook ya. Macam saya lah.
Saya bising kat Facebook. Bagi mesej kat Facebook. Tapi katalah saya ada orang tanya kat saya kan, dia kata pasal apa you tak bagi teguran? Kalau boleh saya bagi teguran direct, saya bagi direct lah. Dan saya pun bukanlah penting sangat nasihat saya pun. Kan? Bukanlah penting sangat. Tapi orang tu eager sangat nak tahu kan. Dah 2-3 hari ni senyap Facebook, dia kata, Ustaz tak update ke isu-isu semasa? Bila kita bising, dia suruh kita diam. Bila kita diam, dia suruh kita bising. Itulah manusia. Kan? Kadang-kadang kita nak juga bagi nasihat. Bodoh tu simpan sikit sebab esok nak pakai lagi. Jangan habiskan bodoh tu hari ni. Kan? Kita pakai sikit-sikit je bodoh tu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya, bila kita berbeza ni yang penting apa dia? Yang pertama, al-adl wal insaf. Ini perkara yang paling penting. Tuan-tuan ambillah contoh ulama hadis. Sebab itu Yazid bin Zurai, seorang ulama hadis, dia kata alaikum bi li kulli fannin rijal. Setiap ilmu tu ada rijalnya. Dan tokoh bagi umat ini adalah ulama hadis. Ambil contoh daripada ulama hadis. Apa yang mereka buat? Betul mereka ini mengkritik perawi, tapi mereka mengkritik perawi tidak lebih daripada had riwayat. Setakat saya kaji hadis, saya tak pernah jumpa lagi ulama hadis komen seorang perawi, dia ni dhaif sebab apa? Sebab tak handsome. Tak ada lagi. Dia ni dhaif sebab apa? Sebab dia ni keturunan mamak, tak ada. Tak ada. Walaupun saya geram jugalah orang guna gambar saya pergi kutip derma, kata saya penjual nasi kandar. Sedih jugalah kan. Tapi tuan-tuan kena ingat, tak ada nasi kandar. Orang Melayu susah nak makan malam tu. Lepas tengok bola, kedai mana yang buka? Mamak juga orang mencari. Jangan main-main. Baik. Az-Zahabi umpamanya. Saya nak baca teks Zahabi supaya kita ambil manfaat. Ketika mana orang berbicara, ketika mana Zahabi tulis kitab Siyar A'lamin Nubala, menghimpunkan tokoh-tokoh Islam yang hebat ni, yang ada sumbangan dalam Islam. Biasalah tokoh mesti ada orang yang kritik dia, dan mesti ada pandangan-pandangan yang dikritik oleh orang. Ketika mana dia berbicara tentang Al-Qaffal Asy-Syashi. Saya dengan Mufti Perlis kami dah pergi tengok tempat dia di Tashkent. Di kubur dia pun kami ziarah, alhamdulillah. Qaffal. Jadi Qaffal ni dia dalam bab, ada satu bab tu, bab tafsir dia seolah-olah macam terkesan sikit dengan Mu'tazilah. Sehingga kan ulama-ulama mengkritik Qaffal sehingga dia kata, sehingga orang kata qaddasahu biwajhatin wa dannasahu fi wajhatin ukhra. Dia telah memuliakan Quran pada satu bahagian dan telah mengotorkan tafsirnya daripada satu bahagian yang lain dengan pemikiran Mu'tazilah. Tapi apa kata Zahabi? Dia terus komen di bawah tu, dia kata, saya nak baca di sini supaya kita tengok macam mana ulama hadis adil bila berbeza dengan orang yang tak sama pendirian walaupun dalam akidah. Kata Zahabi, waqad marra mautuhu wal kamalu aziz innama yumdahul alim bikathrati ma lahu minal fadail. Sesungguhnya telah berlalu kematiannya. Maksud dia dah mati dah. Wal kamalu aziz, kesempurnaan itu bukan mudah untuk dicapai. Sesungguhnya dipuji orang alim, dipuji seorang alim bikathrati ma lahu minal fadail, kerana banyaknya kelebihan-kelebihan dia. Fala tudfanul mahasin liwartatin. Tetapi kebaikan-kebaikan seseorang itu tidak akan ditanam hanya semata-mata kerana satu kesilapan. Wala'allahu raja'a anha, mungkin dia telah menarik balik pandangan-pandangan yang terkesan dengan Mu'tazilah itu. Waqad yughfaru lahu, mungkin dia diampunkan bistifraghihil wusu' fi talabil haq wala quwwata illa billah. Mungkin juga Tuhan ampunkan dia. Kita duk cakap banyak sangat ni, kita apa yang kita dah sediakan. Dia mungkin diampunkan kerana dia telah menggunakan segala daya dan kemampuan yang ada untuk mencari kebenaran, dan tidak ada daya melainkan hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tengok tuan-tuan, Az-Zahabi bagaimana adil seorang imam bila berbeza pendapat. So kita dalam bab ni, saya buat kesimpulan, dalam bab ni bila kita berbeza pendapat di lapangan, ada orang dia tengok sama-sama mengaku LGBT ni salah dalam Islam. Cuma ada sebahagian orang dia nak kecam. Dia nak kecam LGBT, kecam. Dia kata tak boleh, kita kena kecam.
Tapi ada orang dia kata saya nak deal supaya saya boleh bagi nasihat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mungkin tak pernah berinteraksi dengan golongan ni secara langsung. Tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang, satu hamba Allah bagi mesej dekat saya. Dia kata saya ni transgender. Dia bagi tahu nama dia dan dia bagi tahu saya ni memang macam perempuan. Badan saya dah jadi perempuan. Tolong bagi tahu saya di mana ada tempat untuk saya kembali pada agama. Dan saya ni ada penyakit HIV. Tuan-tuan, sebab tu kena tanya Ustaz ni. Pasal apa dia bagi zakat pada puak-puak ni? Untuk orang macam ni lah. Kita bukan bagi untuk dia teruskan kehidupan jahat dia. Tapi ada orang yang telah tersilap langkah. Kan? Ada orang dah tersilap langkah, jadi dia nak kembali pada agama. Dia tak ada ruang. Kita kena bantu. Kerana bukankah ada seorang pelacur yang bagi anjing minum pun Allah Ta'ala ampunkan dia? Kerana sifat Islam ini, selagi mana nyawa belum sampai ke kerongkong, selagi mana matahari belum terbit daripada barat, sebesar mana pun dosa kamu, pendakwah kena bagi jalan untuk dia kembali pada agama. Bukan kata, hang ni kira masuk neraka lah. Macam Tok Syekh orang tanya kat dia, dah bunuh 99. Ada tak ruang untuk taubat? Tak ada. Kena bunuh tu lah. Saya takut saya dibunuh. Maka saya katalah ada ruang untuk taubat. Kita cari kawan-kawan. Cari orang ni, cari orang untuk kita bantu. Kalau boleh bagi zakat, kita bagi. Kalau betul-betul dia nak mengubah hidup dia, kalau betul-betul dia nak insaf, walaupun dah kena HIV. Kerana ruang taubat, ruang untuk berubah masih ada. Maka sebab itu jangan senang-senang duk kata ke orang, ni pro LGBT, yang ni layan sungguh berlebih-lebih. No, kita tak deal dengan orang yang macam ni, kita tak tahu. Bila kita dah deal dengan orang ni, kita jumpa, baru kita rasa betapa susah untuk menjadi orang yang berdepan dan nak beri ruang supaya orang ni kembali. Sukar. Kerana kita berdepan dengan masyarakat yang suka menghukum, sedangkan kita nak sediakan ruang untuk orang kembali pada agama. Wallahu ta'ala alam. Tamat. Mula-mula tamat je, lepas tu dia bagi senyum dah. Ini senyum ni tabassum tabassumal muqdab. Senyum orang yang marah. Semua yang marah.